Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Marilah kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurniaannya. Masih lagi Allah Taala beri ruang dan peluang kepada kita untuk kita bertemu dalam sesi tazkirah online Ramadan, di mana sesi tazkirah ini dianjurkan oleh Badan Dakwah dan Tarbiyah peringkat sekolah SMK Al-Falah Sirat. Alhamdulillah, kita telah berjaya melepasi setengah bulan Ramadan, dan sedar ataupun tidak, kita telah berada pada hari yang ke-17 Ramadan, dan ini bermakna hanya berbaki lagi 13 hari Ramadan yang mana akan mengucapkan selamat tinggal kepada kita semua. Mudah-mudahan ibadat kita yang kita laksanakan sepanjang Ramadan ini diterima oleh Allah Ta'ala dan diangkat oleh Allah Ta'ala sebagai amal jariah kita. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi khabar gembira kepada sahabatnya dengan bersabda, telah datang kepada kamu bulan Ramadan, bulan diberkati Allah, dan Allah mewajibkan kepada kamu berpuasa di dalamnya. Dan pada bulan ini juga dibuka pintu-pintu syurga dan ditutup pintu-pintu neraka, serta diikat dan dibelenggu segala syaitan-syaitan. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW menyatakan kelebihan-kelebihan bulan Ramadan berbanding dengan bulan-bulan yang lain sebagai pengkhabaran yang gembira kepada para sahabatnya dan pengkhabar yang gembira kepada kita semua, iaitu yang mana pintu-pintu syurga dibuka, iaitu rahmat-rahmat Allah diturunkan kepada hamba-hambanya, dan pintu-pintu neraka ditutup, dan segala syaitan-syaitan diikat dan dibelenggu pada bulan ini. Bermakna manusia hanya bertarung dengan hawa nafsunya sahaja dengan dalam menyempurnakan kewajipan kita kepada Allah Ta'ala. Justru wajar bagi kita membiasakan diri dengan amalan-amalan sunat sepanjang Ramadan, seperti solat tarawih, bersedekah, memberi salam, memberi makan kepada orang yang berpuasa, memberi makan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, bangun malam, serta membaca Al-Quran. Di samping itu juga, antara kelebihan dan keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan ini ialah dalam bulan Ramadan terdapat satu malam yang lebih bernilai daripada 1000 bulan, yang itu bersamaan dengan 83 tahun. Ia merupakan satu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Ta'ala sediakan kepada hanya khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini dipanggil malam Lailatul Qadar, yang terdapat pada bulan Ramadan sahaja. Ia membawa maksud sesiapa yang beribadat pada malam tersebut, dan mereka akan dapat memiliki pahala beribadat selama 1000 bulan ataupun 83 tahun, bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Andai kata kita bertarawih pada 10 akhir Ramadan dan malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar, maka seumpama kita bertarawih selama 83 tahun tanpa henti. Begitu juga jika kita membaca Al-Quran, bertahajud, berzikir, dan seumpamanya kita beribadat selama 83 tahun tanpa henti.
Besar kelebihan malam Lailatul Qadar. Dan Nabi sebut malam Lailatul Qadar ni berada pada malam 10 akhir Ramadan. Itu adalah antara kelebihan-kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan, keistimewaan Ramadan yang pasti akan datang setiap tahun. Cuma yang belum pasti adalah umur kita. Adakah kita berpeluang meraihkan kehadiran bulan Ramadan ini lagi? Ataupun adakah kita hanya berseronok dengan juadah berbuka puasa dan lupa dengan rahmat Allah yang Allah sediakan pada bulan Ramadan ini? Sempurna sambutan nuzulul Quran yang jatuh pada hari ini, iaitu bersamaan dengan 29 April 2021, bersamaan 17 Ramadan 1442 Hijrah. Marilah sama-sama kita menghayati makna nuzulul Quran dan menyingkap tabir sejarah peristiwa penurunan Al-Quran. Hari ini Ustaz nak sebut berkenaan dengan peristiwa yang agung, peristiwa yang besar, iaitu peristiwa yang memberi makna yang besar khususnya pada umat Islam sendiri, iaitu penurunan Al-Quranul Karim ataupun dipanggil nuzulul Quran. Apakah maksud nuzul Quran? Nuzulul Quran ialah nuzul. Nuzul bermakna turun atau berpindah, manakala Al-Quran ialah bermaksud kalamullah yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui perantaraan malaikat Jibril secara berperingkat-peringkat sehinggalah menjadi lengkap sebagaimana kitab Al-Quran yang ada pada kita hari ini. Al-Quran adalah sebuah kitab Allah yang mulia yang diturunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah merupakan kitab suci yang sempurna, terlengkap serta menjadi pedoman dan petunjuk untuk umat Islam sepanjang zaman. Jadi istilah nuzul Quran ni boleh diartikan sebagai penurunan Al-Quran ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk kepada umat manusia semua. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi khabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahawa mereka akan dapat pahala yang besar. Menurut pandangan sebahagian ulama, Al-Quran ialah kalamullah yang tertulis di Lauh Mahfuz semenjak azali dan diturunkan ke Baitul Izzah di langit pertama, kemudian dibawa pula ke langit dunia, seterusnya diturunkan dan disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril dalam bahasa Arab sebagai mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan kepada umat manusia dengan jalan mutawatir dan dikira ibadat apabila membaca. Di antara keutamaan amalan orang yang berpuasa pada bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Baginda Nabi SAW apabila masuk pada bulan Ramadan, baginda memperbanyakkan membaca Al-Quran, bahkan khatam dalam bulan Ramadan. Jibril menemui Nabi SAW pada setiap malam Ramadan dan mereka berdua bertadarus Al-Quran. Imam Syafi'i dikatakan khatam sebanyak 60 kali dalam bulan Ramadan.
Selain itu juga Imam Abu Hanifah juga diriwayatkan berjaya mengkhatam Al-Quran 60 kali sepanjang bulan Ramadan. Dalam masa yang sama juga Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada kita supaya sentiasa melazimi diri untuk membaca Al-Quran, kerana ia mendapat memberi syafaat bagi pembacanya pada hari kiamat kelak. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, mafhumnya, Iqra'u Qur'an fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Maksudnya, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat untuk memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Sabda Rasulullah SAW juga bermaksud, barang siapa yang membaca setiap huruf daripada Al-Quran, baginya satu kebaikan, dan setiap kebaikan itu digandakan 10 kali ganda. Aku tidak cakap alif, lam, mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang yang sentiasa mendapat syafaat Al-Quran pada hari akhirat kelak. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.